kita ambil wudu, basuhan pertama tu dikira sebagai air yang tercerai daripada anggota tu yang kali pertama, tu dikira sebagai musta'mal. Basuhan kedua, ketiga tu tak kira. Itu okey lagi. Maknanya kalau air tu sikit, kita guna untuk fardu bersuci, guna untuk mandi ke, guna untuk ambil wudu ke, air basuhan yang fardu tu dianggap sebagai musta'mal kalau disikit. Dan air itu bersih bagi mazhab Syafi'i, dan juga majoriti mazhab mengatakan air musta'mal tidak menyucikan. Dia suci tapi tak menyucikan. Majoriti mazhab Syafi'i, pendapat dalam mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, dan sebahagian ulama dalam mazhab Maliki mengatakan air musta'mal suci tetapi tidak menyucikan. Apa dalilnya? Dia kata daripada Jabir, hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal jaa Rasulullah SAW ya'uduni wa ana maridun la a'qilu fatawadda wa sabba min wudu'ihi alai. Nabi datang, kata Jabir, ketika mana aku sedang sakit. Nabi datang ziarah. Kemudian Jabir tak sedar, dia sakit, dia tak sedar. Fatawadda, Nabi berwudu, wasabba min wudu'ihi alai, dan Nabi air lebihan wudu tu Nabi curah di atas Jabir, menunjukkan air musta'mal tidak najis, dia suci. Kerana kalau najis, dah tentu Nabi tak curah kat Jabir. Faham ni? Ni dalil yang mengatakan air musta'mal ni tak najis, sebab Nabi duk curah kat Jabir. Kalau najis Nabi tak curah. Takkan Nabi nak curah kat dia, biar dia berlumuran najis, kan? Itu dalil yang pertama yang mengatakan ia tak najis. Yang kedua yang mengatakan dia tu suci tetapi tidak menyucikan, hadis daripada Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim ay rakid wa huwa junub. Janganlah salah seorang pada kamu mandi dalam air yang bertakung. Air yang tak mengalir, air bertakung, dia pergi mandi dalam tu, dia terjun masuk dalam tu, dan air itu kurang daripada 2 qalah. Faqalu, anak murid Abu Hurairah tanya, ya Abu Hurairah, kaifa naf'al? Habis tu kita nak buat macam mana? Abu Hurairah kata, yatanawaluhu tanawulan. Duk ambil sikit-sikit lah, cedok sikit-sikit, jangan duk terjun dalam tu terus, kerana air itu kurang daripada 2 qalah. Nampak? Ini kata Imam Syafi'i, Nabi tak bagi dia mandi dalam tu kerana nanti air tu, junub tu, air lebihan mandi wajib dia tu akan jadi musta'mal. Akan jadi musta'mal. Ada hadis yang lain lagi, Nabi larang kita ni ambil wuduk dengan lebihan, menggunakan air lebihan wuduk perempuan. Tetapi hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif. Pendapat yang sahih dalam mazhab Maliki dan sebahagian ulama di dalam mazhab Hanbali, dan pendapat ini disokong kuat oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab dia Syarhul Kabir, dan juga pendapat ini juga dikuatkan oleh Al-Mardawi dalam kitab dia Al-Insaf. Mereka mengatakan air musta'mal ini kekal suci dan menyucikan. Kekal. Kerana tidak ada satu hadis yang sahih, yang sarih, sahih makna sahih lah, sarih jelas mengatakan air musta'mal tak boleh guna untuk bersuci lagi. Dalil mereka apa? Yang pertama, kerana Allah Ta'ala sifatkan air ini sebagai tahur. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Tahur. Tahur ni dia daripada wazan, daripada timbangan perkataan fa'ul, kan? Fa'ul. Maksud dia tahur ni berkali-kali boleh membersihkan. Dan ada satu hadis yang sahih, Nabi SAW pernah menggunakan air lebihan mandi Maimunah.
air lebihan mandi, Maimunah mandi wajib, air lebihan mandi itu Nabi guna. Isteri Nabi yang lain tegur, tu air lebihan Maimunah tu. Nabi kata, innal ma la yanjus, la yajnub. Air ni dia tak berjunub. Mana air ni tak ganggulah. Selagi mana nampak dia macam tu, dia bersih. Habis tu hadis Abu Hurairah ni, dia orang faham cara lain. Sebab itu kita kata, kadang-kadang hadis sahih tak semestinya pandangan sahih. Kerana mungkin hadis sahih, cara pemahamannya agak kurang sahih. Yang hadis ni, mazhab Syafi'i faham, Nabi tak bagi mandi dalam tu sebab kerana akan jadi musta'mal. Itu mazhab Syafi'i faham. Mazhab yang satu lagi faham, mazhab Maliki, dia faham, dia kata, tak, Nabi tak bagi tu, duk terjun dalam tu, kerana bimbang akan kena najis ataupun kotor. Air tu dah sikit, kita mandi dalam tu. Orang nak ambil guna air lepas tu pun geli. Tambah pula zaman dulu, istinja guna batu. Istinja guna batu ni bersih tak? Bersih, tapi taklah sebersih air. Dia mesti meninggalkan kesan. Sebab itu Nabi kata, iza staiqadha ahadukum fala yaghmis yadahu fil ma hatta yughsilhu thalatha fa innahu la yadri aina batat yaduh, atau kama qala. Nabi kata, bila satu orang daripada kamu bangun daripada tidur, jangan dia celup tangan dia dalam bekas air. Fala yaghmis yadahu fil ina, jangan dia celup dalam bekas air sehingga dia basuh dulu tangan dia 3 kali. Nabi kata sebab apa? Sebab dia tak tahu di mana tangan dia tidur. Takut tangan dia duk garu tempat yang istinja dengan batu, kan tak apa nak bersih. Jadi bila dia bukan tak apa nak, dia bersih lah, dia dihukum bersih. Cumanya kadang-kadang tu meninggalkan bau tu masih ada kan. Jadi maknanya bila kita nak garu-garu, celup dalam tu akan mengotorkan air tu. Nampak? Habis tu Ustaz, sekarang ni macam mana? Basuh tangan ni perlu tak? Sebab saya semalam basuh dengan klorok lagi kan. Saya pernah tanya tok guru saya, Syekh Abdul Malik As-Sa'di. Dia kata, ini di antara hukum yang ilahnya telah tak ada, tetapi hukum masih kekal, iaitu basuh tangan bila bangun tidur. Walaupun kita basuh bersih dengan sabun dah, masih kekal lah hukum tu. Maknanya sunnah lagi basuh tangan dah 3 kali. Jadi maknanya mazhab yang satu lagi faham, Nabi tak bagi duk terjun dalam tu kerana takut air itu akan jadi najis, mengotorkan air orang lain tak boleh guna, dia seorang yang boleh guna. Nampak kan? Pandangan ini juga diriwayatkan daripada Ibnu Umar, juga berpandangan air musta'mal boleh pakai. Al-Hasan Al-Basri juga pendapat dengan pendapat yang sama. Jadi beberapa orang tabi'in, ada sahabat juga ada diriwayatkan ikut pendapat ni. Jadi ini perbezaan pandangan di kalangan para fuqaha, yang mana kita katakan perbezaan pandangan ini khilaf mu'tabar, khilaf yang diraikan, khilaf perbezaan yang diiktiraf, disebabkan oleh perbezaan dalil, perbezaan faham daripada dalil. Jadi kita nak ikut yang mana? Tuan-tuan nak ikut yang mana? Sukatilah kan, air pun banyak kat Malaysia ni. Kalau saja dia kata saja je saya tak nak guna air musta'mal ni, saya nak guna air lain, tak apa. Tapi kalau kita nampak orang guna air musta'mal, kita jangan bantah, kerana ini masalah perbezaan pendapat yang diiktiraf oleh fuqaha Islam. Ini bukan masalah sesat menyesatkan.
Ini masalah siapa yang betul dapat 2 pahala, siapa yang salah dapat 1 pahala. Ya? Kita pegang pendapat kita, kita raikan orang yang tak sependapat dengan kita. Dalam beberapa keadaan kita kena iktiraf, kita mesti berbeza dalam beberapa keadaan. Saya selalu sebut, dalam beberapa keadaan kita kena sepakat yang kita tidak sepakat. Kita kena sepakat yang kita tak sepakat dalam beberapa perkara. Buatlah macam mana pun, mesti tak ada benda yang kita tak setuju. Nak kata setuju semua perkara saya dengan dia setuju, bohong sangat. Kan? Kita dengan ayah kita pun kadang ada benda tak setuju. Kita dengan isteri kita, walaupun berjanji sehidup semati, pun berbeza dalam beberapa perkara. Kan? Begitu juga dengan para ulama, mereka memahami dalil dengan cara yang berbeza. Semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan ada kebaikan untuk mereka, pahala. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna